Bertemu kembali rentasan berita edisi 1139. Saya Zuazi Yusof dan antara paparan utama. Inikah yang dikatakan kerajaan keluarga Malaysia? Kepandiran apakah ini? Islam semakin terancam. Pemerintahan PNBN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menimbangkan permintaan Persatuan Hospital Swasta Malaysia atau APHM untuk membenarkan pengambilan jururawat terlatih dari luar negara, kata Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Menurut beliau, terdapat kekurangan jururawat terlatih dalam beberapa bidang pengkhususan perubatan di Malaysia. Ada permintaan daripada APHM untuk memanggil jururawat pakar dari luar negara kerana kita kekurangan jururawat terlatih di dalam bidang-bidang pengkhususan. Satu ketika dahulu, KKM membenarkan tetapi kemudian tidak membenarkan. Saya akan membawa perkara ini kepada Menteri Kesihatan apabila beliau pulang dari Geneva nanti untuk perbincangan supaya kita dapat selesaikan hal ini. Katanya selepas merasmikan persidangan dan pameran penjagaan kesihatan antarabangsa APHM 2022 kali ke-28 yang berlangsung 3 hari bermula pada Selasa, lapor bernama. Menurut laporan Presiden APHM, Datuk Dr. Kaljit Singh berkata, pengambilan tersebut perlu bagi membantu menyelesaikan masalah kekurangan jururawat terlatih terutama di hospital swasta. Sekejap, benarkah negara ini sudah kekurangan jururawat terlatih sehingga terpaksa mengambil dari luar negara yang mungkin menghadapi masalah komunikasi dan pertembungan kebudayaan dengan pesakit? Menurut laporan bernama pada 4 Mei 2021, KKM memperolehi kelulusan pengambilan 8,302 petugas kesihatan kontrak menerusi inisiatif mengoptimumkan penggunaan sumber manusia bagi menangani pandemik COVID-19 di negara ini. Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, petugas kesihatan kontrak yang diambil meliputi 82 pegawai sains, 4,472 jururawat, 2,249 penolong pegawai perubatan, 666 juru teknologi makmal perubatan, 340 penolong pegawai persekitaran dan 293 juru X-ray diagnostik. Jumlah tersebut termasuk kelulusan oleh Kementerian Keuangan bagi menyambung perkhidmatan sejumlah 200 orang kaunselor yang kini menyediakan khidmat kaunseling dan sokongan kesihatan mental kepada pelanggan di klinik kesihatan di seluruh negara, katanya. Menurut laporan, berdasarkan situasi semasa jangkitan COVID-19 di beberapa buah negeri, KKM telah melaksanakan mobilisasi dalaman petugas kesihatan yang melibatkan pelbagai skim perkhidmatan seperti pakar perubatan klinik, pakar perubatan kesihatan awam, pegawai perubatan, pegawai sains, penolong pegawai perubatan dan jururawat. Inisiatif seperti ini akan diteruskan dari masa ke semasa berdasarkan keperluan kritikal di negeri-negeri tertentu di samping memastikan keperluan sedia ada di negeri lain tidak terjejas, tegasnya. Pada 12 Mei lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata beliau akan menumpukan usaha menyelesaikan masalah kekurangan dan perjawatan jururawat di negara ini. Menurut beliau, tidak adil sekiranya beliau yang dilantik ke jawatan berkenaan tidak sedaya upaya mendapatkan apa yang dikehendaki oleh jururawat. Berucap merasmikan sambutan Hari Jururawat Antarabangsa 2022, Khairi mengakui menerima banyak aduan berhubung kekurangan jururawat di hospital. Katanya lawatannya ke Hospital Tunku Azizah HTA di Ibu Negara minggu lalu mendapati hospital moden dan canggih untuk ibu dan anak di Kuala Lumpur itu didapati tidak dapat memaksimumkan perkhidmatan kerana tidak cukup jururawat. Jadi kita telah cepatkan kelulusan jururawat untuk dihantar ke HTA dan usahakan untuk hantar ke hospital lain juga.
Kalau saya kata saya nak buat, saya akan usahakan. Saya tidak suka tabur janji. Saya akan cuba yang terbaik seperti yang dilakukan ketika isu doktor kontrak sebelum ini. Walaupun tidak dapat membantu 100%, saya akan usahakan juga. Selain itu, saya akan membantu status jururawat kontrak yang membabitkan seramai 3,469 orang jururawat yang sudah mempunyai ijazah namun masih berada dalam grade sokongan seramai 2,998 dan jururawat masyarakat yang sudah ambil kursus namun belum dilantik ke grade U29 seramai 1,030 orang. Tegasnya seperti dipetik bernama. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan kenyataan Timbalan Menteri Kesihatan Kerajaan hendak mengambil jururawat dari luar negara. Itukah caranya KKM menyelesaikan masalah kekurangan jururawat? Sedangkan Khairi sendiri mengaku terdapat ribuan jururawat yang masih berstatus kontrak selain yang belum dilantik ke jawatan hakiki berdasarkan kelayakan mereka. Menteri seolah-olah tidak kreatif untuk mengatasi masalah sumber tenaga manusia di negara ini. Masing-masing sekadar mencari jalan penyelesaian mudah dengan mendapatkan tenaga kerja dari luar negara. 500,000 pekerja dari Bangladesh dibawa masuk secara berperingkat. Katanya untuk memenuhi sektor 3D, dirty, dangerous and difficult. 60,000 pekerja belum dinyatakan dari negara mana, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan dibawa masuk untuk menjadi pengawal keselamatan. Pada 14 Mei lalu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sektor pelancongan negara ini berhadapan kekurangan kira-kira 15,000 hingga 20,000 orang pekerja. Bilangan ini pun mungkin diambil dari negara asing. Maaf, Jom Channel terpaksa mengulangi kenyataan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin bahawa pada Februari 2022, bilangan penganggur ialah seramai 671,000. Daripada pekerja buruh hingga perkhidmatan dan profesional, kerajaan mengambil jalan penyelesaian mudah berhubung kekurangan pekerja dengan mengimport mereka dari negara asing. Bagaimana dengan masa depan rakyat? Inikah kerajaan keluarga Malaysia? Keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada pilihan raya umum akan datang adalah muktamad. Demikian kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dengan itu sekaligus UMNO menolak pembentukan gabungan politik bersama Perikatan Nasional yang dipengerusikan oleh Mahyadin. Keputusan itu adalah muktamad dan harus diletakkan noktah. Ketetapan ini bukan hanya dibuat Majlis Kerja Tertinggi MKT tetapi lahir daripada suara di peringkat akar umbi. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2020 PAU 2020 di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL pada 28 Mac tahun lalu. Ahmad Zahid berkata dukungan UMNO terhadap pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2020 adalah kerana rakyat. Perikatan Nasional turut dianggoti oleh PAS dan juga Gerakan. Kata Zahid, Pakatan Harapan gagal melaksanakan manifesto yang akhirnya mereka akui bukan kitab suci. Namun lain pula kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dia berkata partinya akan mempertahankan Perikatan Nasional serta mengekalkan prinsip penyatuan ummah yang dimeterai menerusi Piagam Muafakat Nasional bersama UMNO. Ini sebagai persediaan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Agenda perpaduan ummah merupakan agenda terbesar yang akan kekal dipertahankan. Kita yakin akan menang dalam PRU15 dengan mempertahankan Perikatan Nasional dan masih kekal bersama Muafakat Nasional, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Bagaimanapun menurut Hadi, agihan kerusi pada pilihan raya umum ke-15 dengan Bersatu belum mencapai kata sepakat. Kita masih belum tahu lagi. Pada dasarnya sudah ada perbincangan agihan kerusi bersama Bersatu bagi mengelak pertembungan, ujarnya. Politik PAS kononnya menentang prinsip Machiavelli, matlamat menghalalkan cara, tetapi di sebalik itu mengamalkannya. Politik UMNO kononnya memperjuangkan hak orang Melayu, tetapi parti manakah yang selama ini berkuasa tetapi orang Melayu masih juga kekal miskin di negara ini? Laporan Ketua Audit Negara 2013 mendedahkan tanah Rizab Melayu berjumlah 12% dan menyatakan bahawa tanah berkenaan ditukar statusnya untuk tujuan pembangunan tak berganti atau mengambil masa yang terlalu lama untuk digantikan. Laporan itu turut menyebut terdapat kes melibatkan pihak berkuasa negeri menukar tanah Rizab Melayu kepada pegangan terbuka untuk memberi laluan bagi warga asing memiliki tanah di negara ini menurut bernama 1 November 2018. Bukan hanya tanah Rizab Melayu semakin susut, malah Melayu yang tinggal di tengah bandaraya dalam segitiga emas atau Golden Triangle Kuala Lumpur turut diperhambat keluar daripada penempatan mereka.
Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad yang juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar berkata, penduduk Kampung Sungai Baru kini dipaksa menyerahkan tempat tinggal mereka kepada pemaju menerusi Akta Pengambilan Tanah 1960 dengan diberikan sedikit pampasan kira-kira RM200,000 sahaja. Menurut Khalid, penduduk terbabit adalah 100% Melayu sedangkan syarikat pemaju bukan dimiliki oleh orang Melayu. Tindakan menghalau mereka keluar dilakukan oleh kerajaan yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam pada tahun 2021. Bila ini dilakukan, yang hairannya, hero-hero pejuang-pejuang Melayu Islam diam membisu langsung tidak bersuara, ujar Khalid. Beliau berkata demikian dalam program bicara YB Khalid Samad siri ke-151 yang bertajuk Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, ke mana perginya pejuang Melayu Islam pada Rabu 25 Mei 2022. Berapa pula nilai saham Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV? Untuk rekod, FGV merupakan IPO terbesar di Asia dan kedua terbesar di dunia selepas Facebook. Harga tawaran permulaan dalam penyenaraian FGV di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 adalah RM4.55. Pada hari pertama diniagakan, harga saham FGV melonjak kepada RM5.39. Kini harga saham FGV merosot teruk dengan hanya bernilai RM1.74 sahaja. Setelah warga Felda diharam jadahkan oleh bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak, itulah hadiah beliau berikan kepada mereka yang turut sama melabur dalam saham tersebut. Pemimpin PAS bukan tidak tahu hakikat yang berlaku kepada warga Felda. Ini kerana Datuk Mazlan Aliman adalah bekas pengerusi Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan atau anak yang didokong PAS. Mazlan adalah seorang bekas aktivis Tiga PAS yang meninggalkan parti itu untuk bersama Parti Amanah Negara. Kenapa tokoh-tokoh PAS yang hebat meninggalkan parti itu setelah berpuluh tahun berjuang di dalamnya? UMNO dan PAS tidak ada kredibiliti untuk menuduh Pakatan Harapan gagal melaksanakan manifesto setelah hanya 22 bulan diberikan mandat untuk memerintah negara ini. Fikirlah sendiri, takkanlah masih mahu menyokong parti-parti politik yang entah apa tonggak perjuangan mereka hari ini selain perkauman sempit dan kebencian kepada DAP. Inilah sebenarnya politik pandai yang mungkin hanya wujud di negara ini. Polis menahan seorang pesohor Instagram berhubung kejadian tarian separuh bogel, sekumpulan penari pondan serta pembakaran bunga api di Central Walk ICT di Shah Alam 27 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, Insta Famous dikenali sebagai Cik Lala yang juga penganjur majlis tersebut ditahan pada 29 Mei lalu dan direman sehingga kemarin bagi membantu siasatan selepas tular beberapa rakaman video yang dimuat naik di laman sosial TikTok. Pengadu yang merupakan pengurus Badan Pengurusan Bersama JMB Isoho ICT membuat laporan polis pada 28 Mei setelah menerima pesanan WhatsApp mengenai aktiviti yang menjatuhkan imej ICT sebagai satu tarikan pelancong di Selangor. Kata Muhammad Iqbal dalam satu kenyataan, menurutnya aktiviti yang diiringi muzik kuat itu dilakukan di kawasan awam berhampiran rumah penduduk. Cik Lala adalah individu yang menyewa unit berkenaan pada kos RM4,000 bagi menganjurkan majlis hari raya dengan jemputan kira-kira 50 orang. Muhammad Iqbal berkata kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes boleh menghubungi Inspektor Nur Syuhada di talian 017-694-2736. Ingat lagi tak ketika Pakatan Harapan masih mentadbir Putrajaya, Muhammad Sajat pergi menunaikan umrah memakai telekong, Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof diserang oleh wartawan Harakat Daily Aziz Muda. Menerusi artikelnya yang bertajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan. Ketelanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH. Menurut Mujahid, Muhammad Sajat menampilkan diri sebagai lelaki ketika bertolak ke Mekah dan hanya bertukar kepada pakaian perempuan ketika berada di sana. Akhirnya wartawan tersebut meminta maaf dan memadam artikel fitnah tersebut. Demikianlah salah satu daripada siri fitnah mereka bahawa Islam terancam semasa Pakatan Harapan selain isu tabung haji. Kini setelah mereka berjaya menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan dengan mengkhianati mandat rakyat pada 23 Februari 2020, kejadian tidak senonoh yang dilakukan oleh sekumpulan yang digelar sebagai LGBT
tidak juga berakhir. Malah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Idris Ahmad mengaku bahawa isu LGBT semakin membimbangkan. Kerajaan memandang serius dengan isu berkaitan golongan LGBT yang semakin membimbangkan mutakhir ini. Sebagai negara berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama, maka LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Katanya menjawab soalan Ahli Parlimen PAS Kemaman Cik Alias Hamid pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat 10 Mac lalu. Beliau juga mengaku bahawa kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sudah mengambil inisiatif dengan membangunkan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutama permasalahan sosial dihadapi masyarakat Islam yang semakin meruncing. Maknanya, pelan itu yang dirancang pada 13 Jun 2019 adalah di zaman Pakatan Harapan masih memegang tampuk kerajaan. PTSI merupakan inisiatif kerajaan bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat kita dengan pelbagai isu seperti penagihan dadah, remaja hamil dan tidak berkahwin, pembuangan bayi, perceraian, gelendangan, penularan virus HIV/AIDS, penagihan arak, seks bebas, sumbang mahram, jenayah jevana, pengambalan gaya hidup songsang dan sebagainya, kata Mujahid di Dewan Rakyat 28 November 2019 ketika menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Pasik Tuan Ahmad Tarmizi Sulaiman. Maknanya juga, pemimpin PAS sudah tahu komitmen Pakatan Harapan dalam menangani gejala kerosakan moral di kalangan umat Islam di negara ini. Bukannya Pakatan Harapan tidak berbuat apa-apa kerana kononnya dikuasai oleh DAP. Justru celah mana pula yang dikatakan Islam terancam semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Namun mereka terus meratip kononnya ketika itu Islam terancam. Kini gerombolan pemfitnah menyaksikan sendiri hasil pemerintahan mereka yang berslogankan kononnya Islam memimpin perpaduan umat. Sedangkan kini kucak-kacir dilakukan oleh kumpulan yang kononnya hendak dibantrasi itu seperti tidak dapat dikawal. Begitulah jika Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan betapa kebejatan itu berlaku apabila gerombolan pemfitnah mengambil alih pemerintahan kerajaan. Antara amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada perancang tipu daya dinyatakan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 54. Terjemahannya, dan mereka yang merancang tipu daya, Allah juga merancang membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik perancang membalas tipu daya. Tuan-tuan, jika kumpulan ini dilihat sebagai berani mencabar undang-undang negara, maknanya apa? Jangan sangka rakyat lupa. Rakyat bukan pandai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zamaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.